Assalamualaikum warahmatullahi. Ramai traders yang panik bila melihat market kita jatuh teruk selepas pembentangan bajet 2022. So insyaAllah kita akan komen berkenaan dengan perkara ni dalam video kali ini. Jangan ke mana-mana, jumpa lagi selepas ini. Assalamualaikum warahmatullahi. Apa khabar tuan-tuan? Saya nak buat video ni ringkas saja, nak respon kepada apa yang dibangkitkan oleh sahabat kita Muhammad Afiq Suhail berkenaan dengan market kita yang semalam membuat reaksi yang sangat membuat reaksi yang sangat drastik kepada pasaran saham di Bursa Malaysia. Kata Muhammad Afiq, doktor, saham banyak menurun sebab cukai makmur, Prosperous punya tax. Saya baru first time nak mula menabur, tiba-tiba ada berita buruk macam ni. Boleh tak doktor bagi pandangan untuk video lah akan datang berkenaan dengan isu ini. Tuan-tuan semua, memang semalam kalau kita lihat Bursa Malaysia 1 November Bursa Malaysia memberi reaksi yang agak drastik lah, yang agak signifikan kepada market kita, di mana penurunan yang begitu banyak, yang bagi saya agak signifikan kepada pasaran saham kita. Kalau kita tengok kalau kita nak tengok apa sebabnya berlaku penurunan yang begitu ketara di Bursa Malaysia, adalah disebabkan oleh prosperity tax yang diperkenalkan oleh kerajaan dalam bajet 2022 yang lepas, hari Jumaat lepas. Jadi berita tersebut memberi satu impression yang mungkin agak negatif kepada traders dan juga investors untuk pasaran saham di Bursa Malaysia. Okey, kalau kita tengok kalau kita nak baca artikel-artikel yang tulis berkenaan dengan tax yang dikenakan kepada company yang membuat income more than 100 million. Okey, kalau kita tengok, the prosperity tax is one of tax measure introduced by the federal government in budget 2022, which will see earnings above 100 million mark be taxed at the rate of 30% instead of the blanket 24% rate previously. Jadi benda ni memberi satu tekanan kepada company yang big company yang menghasilkan earnings above 100 million. Jadi dia dikenakan tax yang agak signifikan Jadi memberi kesan besar kepada emosi pelabur dan juga pedagang di Bursa Malaysia. Satu lagi berkenaan dengan duty stamp. Duty stamp, kalau kita tengok CGS-CIMB were also negatively surprised by the move to raise the stamp duty rate of contract notes for the trading of shares on Bursa Malaysia to 0.15%, equivalent to RM1.50 for every 1,000. Ini memberi kesan yang agak signifikan sebenarnya kepada pelabur-pelabur, khususnya mereka yang bermodal besar, kerana impact ini dia akan memberi kesan yang besar kepada dia punya profit sekiranya mereka membuat profit di pasaran Bursa Malaysia daripada 0.1 and the decision to abolish the stamp duty limit of 200 ringgit ini, introduced in 2003. Maksudnya dia punya stamp duty ni, kalau mereka yang bermodal besar, dia punya stamp duty tu limit kepada RM200 saja. Tetapi selepas pembentangan bajet 2022 yang lepas, kerajaan
mengumumkan yang pada bermula Januari 2022, okey, 1 Januari 2022, benda ni dah di-abolish, dah dibuang stamp duty limit ini, yang of course memberi kesan besar kepada mereka yang mempunyai modal besar dalam pasaran di Bursa Malaysia. Baik, kalau kita tengok reaksi kepada statement ataupun pengumuman daripada pihak kerajaan berkenaan dengan cukai, berkenaan dengan duty stamp dan sebagainya ini, dia memberi kesan yang besar kepada pasaran saham di Bursa Malaysia, khususnya pada 1 Januari yang lepas, iaitu semalam lah. Okey, kalau kita tengok Bursa Malaysia, jarang kita tengok macam ni, semua merah. Okey, Bursa Malaysia basically dia turun 2 mata berbanding hari sebelumnya, iaitu hari Jumaat yang lepas. Okey, dia turun 31.39 mata, iaitu 2%, penurunan 2%. Dan kalau kita tengok Bursa Malaysia dia turun, dia buka semalam dengan gap down, gap down yang agak besar juga, gap down kat sini. Maksudnya apa tuan-tuan? Maksudnya memang orang beratur, memang orang tunggu buka saja market dan mereka terus nak jual. Okey, disebabkan oleh berita yang berkenaan dengan cukai tersebut lah, berkenaan dengan cukai duty stamp yang untuk pasaran saham di Bursa Malaysia. Okey, ini dia punya impact dia lah daripada pengumuman daripada kerajaan. Baik. Okey, kalau kita tengok dekat sini, memang penurunan ni agak signifikan tuan-tuan, daripada dah lah diturun dah. Beberapa minggu yang lepas memang bearish dah, dan dia turun almost dia nak touch previous support penurunan sebanyak 2% ini. Okey, agak besar sebenarnya dalam masa sehari. Tapi tidaklah kita kata crash, bukan maksudnya market crash. Kalau penurunan more than 10%, okey, more than 10% jarang lah, dia akan trigger circuit breaker yang mana jual beli saham akan disuspend, ditutup. Okey, tetapi semalam secara teknikalnya tidaklah terlalu besar sebenarnya, dia punya impact dia. Tetapi dalam masa beberapa tahun yang lepas ni memang signifikan lah kalau kita tengok, khususnya kepada kita pelabur-pelabur kecil ni. Dan sekarang ni market kita sebenarnya dia akan menuju ke support seterusnya, iaitu kemungkinan dia akan menuju ke support seterusnya, iaitu 1522 mata. 1522 mata. Okey, kemungkinan dia turun dan insya-Allah dia akan melantun balik. Sekiranya dia turun lagi dan dia pecah level ini, mungkin dia akan menuju ke arah psikologi 1500 mata, dan seterusnya mungkin dia akan capai level seterusnya lah, support seterusnya. Okey, iaitu 1490 level ini lah. Sekiranya market kita terus turun ke mana ada tujunya tuan-tuan, dia akan tuju ke 52 weeks low, iaitu pada November 2020. Harga pernah mencecah di situ lah. Jadi kita mengharapkan agar kita punya market ni dia rebound dekat sini lah. Pada previous resistance ini dia turun, mungkin dia nak melantun balik ke atas lah. Jadi kita punya prediction, kita punya harapan kita supaya market kita membuat rebound di previous resistance ini lah, kalau boleh. Okey, so apa yang kita sebagai pelabur dan juga pedagang, khususnya kita yang bermodal kecil ni, apa yang perlu kita buat bila market nampak tak cantik macam ni? So apa yang kita kena buat? Adakah kita kena cut loss, kita kena lepaskan pegangan saham kita di Bursa Malaysia, ataupun macam mana tindakan kita? Saya sebenarnya tak ada jawapan yang konkret lah, sebab different individual, different trader, mungkin dia ada keadaan yang tersendiri. Tetapi secara umumnya nasihat saya kepada tuan-tuan semua, kita kena jaga trading plan.
Bila kita masuk dalam saham ini, kita buat entry dalam mana-mana saham, kita dah ada trading plan, iaitu kita dah set kita punya exit, kita entry of course lah, kita buat entry dekat mana, and then kita ada set kita punya stop loss kita, di mana level yang kita akan membuat cut loss. Dan kita juga mungkin akan set, bukan mungkin lah, memang kita kena set lah kita punya TP, take profit ataupun target price kita, yang mana sekiranya kita punya market kita turun dan menyentuh kita punya cut loss level ataupun stop loss level kita, dan tak perlu tanya banyak, tuan-tuan, kita buat exit saja. So sesiapa yang biasa dalam saham ni kan, sebarang berita yang memberi catalyst yang negatif kepada pasaran, dia tidak akan menjejaskan kita punya emosi, kita punya cara untuk kita trading. Sama saja, tuan-tuan, tak ada apa pun. Sekiranya harga turun menyentuh kita punya cut loss, dan kita cut loss je lah. Tak ada apa pun nak dirisaukan. So rugi untung dalam saham ini satu yang normal. So bila kita ada pegangan saham dalam mana-mana saham, bila harga turun menyentuh kita punya level cut loss dalam trading plan kita, dan kita keluar dulu. Kita keluar dulu, sebab kita tak tahu kita punya market ini dia berapa lama dia nak turun ni, berapa lama dia nak turun, dan di mana dia akan berhenti daripada penurunan. Kalau kita punya saham turun dan kita tak buat cut loss, saya risau apa yang berlaku pada Mac ataupun April 2020 ni akan mungkin kembali berlaku. Tapi yalah, yang ni catalyst ataupun yang ni berita yang sangat mempengaruhi emosi pelabur dari pedagang kita, jatuh dengan begitu banyak. Saya tak rasalah pengumuman berkenaan dengan teks baru ni ataupun stamp duty daripada kerajaan ini akan memberi kesan yang sama dengan apa yang berlaku sewaktu COVID-19, permulaan COVID-19 yang lepas. Cuma kita sebagai pelabur dan pedagang, bila berlaku market macam ni, kita kena follow kita punya trading plan. Sekiranya kita set cut loss kita contohnya 7%, 6% contohnya. So bila sentuh saja cut loss itu, buat exit lah, buat exit. Dan sebenarnya sebagaimana yang kita bincang sebelum ni kan, dalam kemerdekaan ada peluang, ada harapan. Setiap kejatuhan dalam pasaran saham sebenarnya dia memberi harapan ataupun memberi peluang kepada mereka yang suka mengambil peluang. Ada setengah orang bila pasaran jatuh dia panik. Sebenarnya ada ramai orang yang menunggu supaya harga saham jatuh, supaya mereka boleh catch harga di aras bawah. Jadi bila berlakunya kejatuhan, sekiranya kita ada pegangan dalam mana-mana counter, kita lepaskan dulu. Dan kita menanti signal berlakunya reversal, kita buat entry, dan insya-Allah daripada situ kita akan dapat cover baliklah kita punya loss. So relax saja. Saham ini tak perlu kita panik. Kalau kita tak boleh kawal emosi, itulah masalah utama kita bila kita trading saham. So pelabur-pelabur yang profesional, relax je, tenang je. Tak perlu kita panik sangat. So bertenang tuan-tuan semua, follow trading plan. Cari peluang, insya-Allah pasaran saham ini sentiasa ada untuk kita. Wallahu a'lam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.